Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, kita mulakan balik ataupun kita sambung semula untuk subtopik yang seterusnya di bawah bab 3 pemasaran. Okey, yang mana sebelum ni kita dah selesai sehingga bahagian 3.3a. So, kita sambung untuk bahagian ini 3.1 pengenalan pemasaran sasaran kita dah selesai. Jadi kita sambung untuk subtopik yang seterusnya di bawah 3.3 langkah-langkah menentukan pasaran sasaran di bawah B sasaran pasaran. Dan hari ini kita sebenarnya saya akan terangkan daripada sasaran pasaran, pemposisian pasaran dan sehingga 3.4a divisi pengguna akhir dan juga pengguna industri. Okey, yang pertama kita akan lihat untuk 3.3b di bawah sasaran pasaran. Okey, jadi pasaran sasaran ini adalah menilai daya tarikan setiap segmen pasaran yang telah dikenal pasti dan memilih satu atau lebih segmen yang hendak dimasuki. So, setelah kita melihat kepada segmentation dan asas-asas segmentasi, so kita akan mensasarkan segmen yang hendak dipilih ataupun mensasarkan satu segmen yang paling sesuai untuk dimasuki. Kebanyakan syarikat memasuki pasaran baru dengan memilih satu segmen dahulu. Kemudian jika berjaya, baru mereka akan menambah beberapa segmen lagi. Jadi ini bergantung kepada syarikat tertentulah. Okey. Okay, seterusnya untuk strategi pemasaran bagi memilih segmen pasaran terdiri daripada 4 strategi, iaitu dari segi pemasaran tidak dibezakan, pemasaran dibezakan, pemasaran tertumpu dan yang keempat pemasaran mikro ataupun niche marketing. Okay, kita akan lihat secara detail. Okay, yang pertama, untuk pemasaran tidak dibezakan ataupun undifferentiated marketing, so syarikat menawarkan produk kepada semua segmen dengan menggunakan campuran pemasaran yang sama. Okay, di sini kita akan lihat ataupun kita tidak bezakan antara setiap segmen ataupun kita tidak memilih hanya satu segmen sahaja. Jadi di sini firma tidak mengambil kira perbezaan yang wujud dalam pasaran ataupun tidak mengambil kira apa-apa sahaja dalam bentuk geografi, demografi dan sebagainya. Jadi di sini pendekatan ini menjimatkan kewangan kerana pengeluaran boleh dilakukan secara massal ataupun secara meluas dalam jumlah yang banyak. Dan selalunya ia digunakan oleh syarikat-syarikat yang besar yang mampu memasarkan kepada pasaran yang luas, iaitu mass market dengan perbelanjaan periklanan yang sangat tinggi tetapi dengan keuntungan yang amat lumayan. Contoh syarikat adalah seperti Pepsi, Coca-Cola dan sebagainya. Kita teruskan kepada yang kedua. Untuk strategi pemasaran yang kedua iaitu pemasaran dibezakan ataupun differentiated marketing. So di sini firma menawarkan produk dan campuran pemasaran yang berbeza untuk setiap segmen, yang mana firma mengambil kira perbezaan yang wujud dalam pasaran. Tapi strategi ini melibatkan kos yang tinggi kerana pemasar perlu memikirkan strategi pemasaran yang berbeza untuk memasarkan keluaran yang berbeza. Jadi pemasaran ataupun pemasar di sini perlu melihat kepada kos yang tinggilah. Okey, sebab di sini antara contoh produk yang melibatkan pemasaran dibezakan ini adalah contoh kalau kita ambil jenama produk Toyota, contoh model Vios untuk golongan yang junior eksekutif, untuk Altis untuk golongan yang middle class manager, dan contoh model Camry difokus kepada golongan yang upper class manager. Jadi di sini dia akan melihat kepada perbezaan-perbezaan yang wujud dalam pasaran untuk menghasilkan keluaran yang berbeza. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu pemasaran tertumpu ataupun concentrated marketing. Okay, di sini firma hanya menumpukan kepada satu segmen sahaja daripada keseluruhan pasaran. Jadi di sini firma akan mendapatkan peratusan share yang tinggi dari pasaran yang agak terhad dan ia
sesuai bagi syarikat yang mempunyai sumber-sumber yang terhad dan perniagaan yang baru mula bertapak. So perniagaan yang begini tidak boleh memilih untuk pasaran yang yang dibezakan atau pemasaran yang tidak dibezakan, ya. Sebab contoh dia hanya fokus kepada satu segmen sahaja. Jadi contoh di sini adalah jam tangan jenama Rolex yang hanya menumpukan untuk memasarkan produknya untuk segmen jam tangan mewah dan berkualiti. So hanya satu segmennya sahaja yang akan dipilih, yang melibatkan mungkin berdasarkan berdasarkan geografi atau berdasarkan demografi atau berdasarkan psikografi sahaja. Okay, kita teruskan kepada pemilihan segmen pasaran yang terakhir, iaitu pemasaran niche ataupun pemasaran mikro ataupun niche marketing. Pemasaran niche memfokus kepada sub-kumpulan di dalam segmen-segmen pasaran, yang mana di sini kalau kita lihat daripada segmen demografi, dia akan ambil sub daripada kumpulan segmen demografi. Okay, ia biasanya dikenal pasti dengan bahagikan segmen kepada sub-segmen atau dengan mendefinisikan sesuatu kumpulan dengan sekumpulan ciri-ciri yang dibezakan atau satu kombinasi faedah yang istimewa. So di sini firma cuba memasuki sub-segmen pasaran yang tidak dimasuki oleh firma-firma lain yang tidak berminat. Contoh kat sini, makanan organik untuk haiwan peliharaan, aksesori untuk haiwan peliharaan. So maksudnya pasaran niche ini adalah lebih kecil berbanding dengan satu-satu segmen pasaran. Okey. Okey, kita selesai di bawah B, iaitu dari segi sasaran pasaran. Jadi kita sambung untuk bahagian C, pemposisian pasaran. Okey, di sini pemposisian ini adalah usaha meletakkan imej produk yang jelas, baik dan berbeza dalam minda pengguna berbanding produk pesaing. Okay, umumnya ia melibatkan 3 peranan, iaitu mendefinisikan produk kepada pengguna, membantu pengguna untuk mengingati produk, menyampaikan ciri-ciri yang relevan kepada pengguna seperti faedah, jenama, identiti, penggunaan imej dan lain-lain. So maksudnya bila suatu produk itu telah position ataupun memposisikan produknya di hati ataupun kepada pengguna, jadi dia akan lebih meningkatkan jualan produk tersebut. Contoh kat sini, periklanan juga memainkan peranan yang penting supaya satu produk itu sentiasa diminda pengguna, sentiasa akan dibeli oleh pengguna. Contoh dekat sini, ubat gigi Sensodyne memposisikan produknya untuk gigi yang sensitif dan masalah gusi. Jadi pengguna akan ingat ubat gigi ini sebagai satu produk untuk gigi specialized ataupun fokus kepada gigi sensitif, okey, ataupun masalah gusi. Kita teruskan dengan subtopik yang terakhir. Kita selesai dengan bahagian 3.3. Jadi kita sambung dengan bahagian 3.4 di bawah gelagat pengguna. So yang pertama sekali kita akan lihat konsep gelagat pengguna. Dari segi definisi, gelagat pengguna itu sendiri adalah tingkah laku yang ditunjukkan pengguna dalam proses pembelian, penggunaan dan pelupusan barang yang dibeli. Okay. Ia meliputi proses pembelian seseorang pengguna, bagaimana mereka membeli, bila dan kenapa membeli, berapa kuantiti mereka membeli dan akhirnya pengguna dan mengguna dan melupuskan suatu produk. So kita lihat cycle gelagat pengguna ini tidak hanya melihat kepada ketiga membeli sahaja. Kita akan lihat tingkah laku pengguna sehingga pelupusan barang yang dibeli. Okey, so konsep pelanggan pula ialah individu yang berusaha untuk mendapatkan suatu barang atau perkhidmatan. Okey, jadi untuk konsep pengguna itu sendiri, pengguna ialah individu yang menggunakan suatu produk atau perkhidmatan. Jadi kalau kita lihat perbezaan kat sini di antara pelanggan dan pengguna, di pengguna ini adalah pengguna yang sudah membeli suatu produk, manakala pelanggan ini mungkin ataupun belum lagi membeli sesuatu barang atau perkhidmatan itu. Okey, kita sambung kepada bahagian seterusnya untuk 3.4, iaitu bahagian A tentang jenis-jenis pengguna. Okey, jadi untuk jenis pengguna yang pertama iaitu pengguna akhir. Jadi pengguna akhir ialah individu yang membeli produk atau perkhidmatan untuk kegunaan peribadi atau ahli keluarga.
Jadi keputusan pembelian dilakukan mereka sendiri mengikut cita rasa peribadi. Jadi dekat sini pengguna akhir ataupun kita panggil kita punya end user ini adalah pengguna yang akan menggunakan untuk penggunaan sendiri. Contoh, Rahim membeli sabun cuci untuk kegunaan diri dan keluarganya. Perbezaan dengan pengguna industri adalah organisasi yang membeli produk untuk tujuan operasi syarikat atau dijual semula kepada pengguna akhir. Okay, contoh dekat sini, syarikat Ikhwan membeli tepung untuk diproses menjadi roti dan roti tersebut dijual kepada pengguna akhir. So, itu perbezaan di antara pengguna akhir dan juga pengguna industri. Kita sambung untuk slide yang seterusnya. Di bawah jenis-jenis pengguna. Jadi kita lihat di bawah pengguna industri ada beberapa jenis lagi yang boleh diklasifikasikan, iaitu kepada 4 jenis pasaran di bawah pengguna industri. So yang pertama adalah pasaran industri yang mana pengeluar yang memerlukan barang dan perkhidmatan untuk digunakan dalam proses pengeluaran. Contoh kat sini bahan mentah, komponen-komponen dan mesin. So itu adalah yang melibatkan pasaran industri yang mana dia menggunakan bahan mentah dan komponen untuk menghasilkan sesuatu produk dalam proses pengeluaran. Okay, yang kedua adalah pasaran penjualan semula di mana ia terdiri daripada pemborong dan peruncit yang membeli dan menjual semula kepada pihak lain dan tidak mengeluarkan produk. Okay, contoh di sini seperti Pasaraya Maidin, Pasaraya Tesco, Pasaraya Giant. So itu adalah jenis pasaran penjualan semula yang mana ia hanya melakukan aktiviti memborong dan meruncit, aktiviti menjual dan membeli dan menjual semula kepada pihak lain tapi tidak mengeluarkan produk. Okey. Jadi yang seterusnya adalah pasaran kerajaan yang mana institusi kerajaan yang beli produk untuk digunakan dalam operasi harian mereka. Biasanya ia terdiri daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Contohnya dekat sini kalau sekarang ni Kolej Matrikulasi kan, so dia akan melakukan pembelian ke atas barang-barang yang melibatkan ataupun yang digunakan untuk proses pembelajaran dan pengajaran. Okey. Yang terakhir adalah pasaran institusi yang mana institusi yang tidak boleh dikategori sebagai institusi perniagaan atau kerajaan. Jadi di sini ia akan berikan khidmat kepada kumpulan pengguna yang besar. Jadi contoh kepada pasaran institusi adalah seperti universiti, hospital dan sekolah. Jadi untuk hari ini kita selesai. Okay, untuk hari ini alhamdulillah kita selesai sehingga di bawah 3.4a sahaja. Jadi kita akan sambung untuk bahagian terakhir ataupun video yang terakhir di bawah topik pemasaran ini untuk video yang seterusnya. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.